Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina al-Mustafa wa nabiyyina al-mujtaba Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la nuhsi sana'an alayka anta kama asnaita nafsak. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilayka turja'ul amru kulluhu ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu 'amali ibni adam lahu al-hasanatu bi'ashri amsalha ila sab'ati dhi'fin. Yaqulu Allah azza wa jalla, illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli. Lis-sa'imi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wa la khulufun famim sa'imin atyabu 'inda Allah min rihil misk. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua amalan anak Adam baginya, yakni dia dapat pahala daripada amalannya, dan amalan itu dia akan dapat ganjaran pahala. Lahul hasanah, al-hasanatu bi ashri amsalha, satu kebajikan dia akan dapat dengan ganda 10, ila 700 dha'fin, sampai kepada 700 kali ganda. Allah Ta'ala berfirman, hadis kursi, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, sesungguhnya puasa itu bagiku, kata Allah, yakni ikut suka aku, ikut suka Allah, dia nak bagi banyak mana, wa ana ajzi bih, dia akan bagi banyak mana ikut suka dia. Taraka syahwatahu wa ta'amah, dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makanannya, dia tinggalkan minumannya, min ajli, semata-mata kerana Allah. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada bauan kasturi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan beriman, dia percaya hak tu Allah Ta'ala suruh, wahtisaban, dan dia mengharapkan keampunan daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan mengampunkan dosanya yang lalu. Di hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wala syakka anna hadha ath-thawab al-jazil la yakunu liman imtana'a 'an at-ta'ami wash-sharabi faqat, wa innama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla adh-dhur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Akhrajahu al-Bukhari. Dan tidak menjadi syak lagi bahawa ganjaran pahala ini akan diberi kepada orang yang bukan hanya meninggalkan makan dan minum sahaja, tetapi dia akan menjadi seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tak meninggalkan qaul az-zur, perkataan yang dusta, wal amal bih, dan beramal dengannya, maka Allah Ta'ala tidak berhajat untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sawmu junnatun, puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yauma sawma ahadikum, apabila ada hari yang kamu berpuasa, fala yarfath, jangan dia mencarut, wala yafsuq, jangan dia mengeluarkan perkataan fasik,
wala yajhal, jangan duk buat perkataan qaul-qaul yang jahil, kata bodoh dan sebagainya. Fa in sabbahu ahadun, kalau ada orang yang memakinya, falyaqul inni mru'un sa'imun, apabila orang memakinya maka hendaklah dia berkata sesungguhnya saya sedang berpuasa. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fa iza sumta ya Abdullah falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanak wa jami'a jawahirik wa la yakun yawma sawmika wa yawma fatrika sawa. Apabila seseorang di kalangan kamu berpuasa, maka hendaklah turut berpuasa bersamanya dengan telinganya, matanya dan lisannya dan seluruh anggota badannya, dan janganlah sama hari dia berpuasa dan hari dia tidak berpuasa. Hadirin mukminin rahimakumullah, saya diminta untuk bercakap tentang puasa sahabat, bagaimana sahabat berpuasa. Tapi saya luahkan, pasal kalau kita berbicara tentang sahabat, kita itulah hak sahabatnya tu sebagaimana yang Nabi SAW perintahkan kepada mereka. Cuma kita nak tengok dari segi persiapan, tidak hanya sahabat, kita tengok kepada generasi yang Nabi SAW saksikan mereka itu sebagai generasi yang terbaik. Asyahid lahum bil khairat, yang disaksikan, al-masyhud, yang disaksikan bahawa mereka itu melakukan kebaikan, iaitulah generasi salafus salih, generasi as-salafus salih. Siapa salafus salih? Yang hidup dalam 3 kurun yang pertama. Nabi wafat pada tahun yang ke-10 ataupun 11, tahun yang ke-11 hijrah, tahun yang ke-11 bulan Rabiul Awal, tahun yang ke-11 hijrah. Lepas tu lagi 89 tahun tu kurun yang pertama. Sayyidina Ali mengakhiri zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin pada tahun yang ke-40. Anak dia menyempurnakan 6 bulan, 40 tahun. Berbaki lagi 60 tahun. Di celah-celah itulah lahir, 60 tahun itulah lahir generasi yang tak sempat bertemu dengan Nabi, tapi mereka sempat bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Mereka itu dipanggil dengan at-tabi'in. Ini generasi pertama. Lepas tu 200 yang kedua, 100 yang kedua. Kemudian 100 yang ketiga. Pasal apa? Pasal Nabi sebut macam ni. Khairul quruni qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik abad aku. 1 abad 100 tahun. Itu kita tahu. 100 tahun yang pertama sebaik-baik abad, sebaik-baik kurun. Kemudian Nabi kata summal ladzina yalunahum, kemudian yang mengiringinya adalah 100 tahun yang kedua. Kemudian yang mengiringinya 100 tahun yang ketiga. Siapa mereka ni? Kalau kita sebut secara sepintas lalu, antaranya adalah al-imam al-arba'ah. Semua adalah as-salaf, al-a'immatul arba'ah, 4 imam mazhab. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, dan juga Imam Abu Hanifah rahimahumullahu taala, Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. 4 orang imam ni duduk dalam generasi salaf. Siapa lagi? Kita dengar antara dia macam Sufyan Ats-Tsauri, antara dia macam Hasan Al-Basri, antara dia macam Sufyan bin Uyainah. Hak ni semua generasi 300 tahun yang pertama. Hak hidup dalam 300 tahun pertama tu, mereka ni kita panggil ulama ataupun kita panggil generasi as-salafus salih. Dia macam ni. Sahabat, apa makna sahabat? Orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan mati atas iman. Itu sahabat. Orang yang beriman dengan Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, tak bertemu dengan Nabi, bukan sahabat. Siapa? Contoh dia Najasyi. Raja Najasyi dia bukan sahabat. Dia hidup sezaman dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi dan dia mati di atas iman. Tapi dia bukan sahabat kerana dia tak bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qarni, Uwais Al-Qarni juga disebut pada zaman itu lagi tentang satu orang yang saleh yang berada di Yaman. Dia tak bertemu dengan Nabi, dia mati di atas iman, dia tak pernah bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak dipanggil dengan sahabat. Yang bertemu dengan sahabat, beriman dengan agama ini dan mati di atas agama ini, itu dipanggil dengan tabi'in. Hak kita duk baca wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi, ahli keluarga Nabi,
wa sahbihi, sahabat. Ta'rif sahabat tak sahih. Wattabi'in, dan at-tabi'in. At-tabi'in ni siapa? Orang yang sempat bertemu dengan mana-mana sahabat Nabi. Dia beriman dengan Nabi, kemudian dia mati di atas iman, dia tu dipanggil sebagai at-tabi'in. Siapa at-tabi'in? Ramailah. Kalau kita sebut antara dia hak masyhur ni, Umar bin Abdul Aziz, dia pernah bertemu dengan sahabat. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala termasuk di kalangan at-tabi'in. Al-mashhudu lahum bil khairat. Dan mereka semua tu Nabi menjadi saksi, Nabi menyaksikan bahawa mereka semua tu adalah orang-orang baik. Okey. Hak ketiga pula tak sempat bertemu dengan sahabat, sempat bertemu dengan tabi'in. Hak tu kita panggil tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Habis. 3 kurun yang pertama ni, macam mana mereka sambut Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan, saya nak sebut kepada tuan-tuan mukaddimahnya. Ramadan ni dia tak lebih daripada 5 amalan. Yang kata Ramadan ni dia disebut sebagai mausimul khairati wat ta'at. Musim yang penuh dengan khairat, kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Dia musim untuk kita mentaati Allah. Waktu lain apakah tak taat kepada Allah? Taat. Tapi pada musim lain tu dia tak berapa nak banyak. Bila dia memperbanyakkan dalam Ramadan, kerana ada gandaan pahala dan sebagainya. Dia ada 5 amalan. Kalau kita perhati, Ramadan, keterkaitan dengan Ramadan ni, dia akan terkait dengan satu, puasa. Hadis yang saya duk baca tadi ni, satu, puasa. Dia tak lebih daripada puasa. Puasa dia ada maqasid dia yang tersendiri. Dia ada falsafah dia. Dia ada hikmah dia daripada puasa tersebut. Sekejap lagi kita tengok. Dua ni dia panggil al-qiyam, qiyamul lail, mendirikan malam. Nabi gunakan kalimah man qama ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dalam keadaan penuh beriman dan ihtisab, maka Allah akan mengampunkan dosa dia yang lalu. Yang ketiga, dia panggil apa? Ramadan adalah bulan Al-Quranul Karim. Ramadan dia ada keterkaitannya dengan Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ila akhir. Kemudian Allah Ta'ala kata, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim. 2. Yang ketiga, Ramadan dia ada kaitannya dengan zakat fitrah ataupun sedekah fitrah. Istilah dia, sedekah fitrah, zakat fitrah, dan juga baginda Nabi SAW meningkatkan apa yang dinamakan sebagai sedekah tatawuan. Dan yang kelimanya, Ramadan, keterkaitan Ramadan adalah dengan i'tikaf. Hak ni 5 benda. Hak lain-lain tu, hak kata sembahyang waktu tak berubah apa, semua ini ni dipanggil mausimul khairat, musim kebaikan, musim ketaatan. Apa dia yang perlu ditambah? Hak ni. Yang pertama, puasa. Macam mana generasi sahabat berpuasa? Macam mana mereka merindui puasa? Dan apa dia falsafah ataupun apa dia hikmah, maqasid, objektif daripada puasa? Tuan-tuan, Allah Ta'ala sendiri beritahu, puasa ni amalan tradisi lama. Allah Ta'ala dah suruh dah umat sebelum daripada kita hak dulu-dulu ni. Umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, umat Nabi Sulaiman, umat sebelum ni, semuanya telah disuruh untuk berpuasa. Dan Allah Ta'ala beritahu, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan kepada orang yang sebelum daripada kamu. Tujuannya apa? Dia panggil maqasid. Objektif aku suruh kamu berpuasa ni apa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala kata, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang berpuasa, dia tak boleh capai kepada piawaian bertakwa, maka macam hadis Nabi sebut hari ini, falaisa lillahi hajatun, Allah Ta'ala tak berhajat min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, untuk dia meninggalkan puasa, meninggalkan makannya dan minumnya. Tak perlu dia tinggal makan, tak perlu dia tinggal minum, semata-mata kerana
Kalaulah dia tak boleh meninggalkan syahwatnya, dia tak boleh meninggal jalan untuk mencapai dia kepada takwa. Takwa ni benda apa? Yang menjadi objektif. Tuan-tuan, pasal apa kita disuruh berpuasa? Kerana kita nak dapat takwa. Takwa ni apa dia? Mari kita tengok. Yang pertama, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima daripada orang yang bertakwa. Allah tak terima daripada orang Islam, Allah tak terima daripada orang yang beriman, tetapi Allah Ta'ala terima daripada orang yang berpuasa. Minta maaf, orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Demi sesungguhnya hanya saja Allah terima daripada orang yang bertakwa. Kita rajin dengar orang duk bermukaddimah, ceramah ke, khutbah ke, kuliah ke, kadang-kadang ada orang sebut alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat kemenangan itu adalah untuk orang yang bertakwa. Allah Ta'ala akan bagi kejayaan kepada orang yang bertakwa. Allah akan berikan kemenangan kepada orang yang bertakwa. Allah hanya menerima daripada orang yang bertakwa. Dan pasal apa kita disuruh puasa setahun 30 hari atau 29 hari ni? Pasal apa? Al-Quran kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Takwa, tuan-tuan, saya nak bawa kepada tuan-tuan malam ni dengan 3 takrif. Yang pertama, apa dia makna takwa? Takwa makna dia macam ni: imtithalul awamir wajtinabun nawahi sirran wa alaniyah. Yang dikatakan takwa itu adalah ikut segala titah perintah Allah, tinggal segala larangan Allah, sama ada secara terbuka ataupun secara bersunyian. Duk seorang pun tinggal, duk depan orang pun tinggal. Itu dipanggil dengan takwa. Apa dia? Imtithal, ikut titah perintah Allah. Wajtinabun nawahi, tinggal larangan Allah. Sirran, dalam keadaan berahsia. Wa alaniyah, dalam keadaan duk depan orang ramai. Apa arahan Allah? Arahan Allah ada yang wajib, ada yang sunat. Adakah akan ada sampai tak berlaku khilaf langsung? Tak mungkin, kerana kita adalah manusia. Tetapi usaha dia untuk ikut segala titah perintah Tuhan, tinggal segala titah larangan Tuhan, yang namanya haram dan yang makruh, dalam keadaan depan orang, dalam keadaan bersembunyi. Itulah dia, nama dia takwa. Takwa tu, hak tu. Takwa berkaitan dengan ikut segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, sirran wa alaniyatin, dalam keadaan berdepan orang, dalam keadaan tersembunyi. Dan puasa ada jalan ke arah tersebut. Puasa dia ada jalan ke arah tersebut. Duduk di rumah seorang-seorang, musafir seorang-seorang, duduk tang mana sekalipun, sampai nampak saja keluar fajar, maka dia akan berpuasa. Balik rumah, dia tak makan depan orang. Dia tak makan dalam keadaan bersembunyi, seorang-seorang. Dia tak pergi beli di mana-mana. Kedai mamak mana ke, Jamal Simpang 3 ke, tak beli. Dia betul-betul puasa daripada minal khaytil abyadi ilal khaytil aswadi minal fajr, daripada garisan putih sampailah garisan hitam, daripada pagi subuh sampailah waktu maghrib. Dia berpuasa sirran wa alaniyah. Puasa ada unsur tu. Unsur apa? Ada unsur yang dia panggil unsur meninggalkan larangan Allah, melaksanakan arahan Allah secara tersembunyi dan juga secara terbuka. Dia bukanlah ketika mana di depan orang saja, tak, di mana-mana sepanjang Ramadan dia akan berpuasa. Satu, makna puasa, makna takwa. Dua, apa makna takwa? Kalau tuan-tuan tengok makna takwa ni, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali, orang tanya dia, apa dia takwa? Sayyidina Ali kata, sebelum daripada Sayyidina Ali, hak kedua ni, tak nak bawa kat tuan-tuan dulu. Takwa ni, tuan-tuan, Nabi satu hari orang tanya dia, apa itu takwa? Nabi kata, at-taqwa hahuna. Takwa hahuna. Takwa tu duduk tang ni. Wa asyara ila sadri, dia menunjukkan ke arah dada dia. Apa takwa? Takwa tu urusan dalam.
Puasa depan orang itu urusan luar. Main sembahyang depan orang itu urusan luar. Ini pergerakan luar, apa nama ni, kita panggil jasmani kita ni. Orang nampak. Tapi takwa dia keluar daripada dalam ni. Jadi Nabi kata, at-taqwa hahuna. Takwa bukan dengan kita nampak dia sembahyang dia bertakwa, tak. Takwa di antara kita dengan Tuhan. Takwa bukan di antara, takwa tu betul-betul antara kita dengan Rabb, dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala tahu dia ni bertakwa. Ketua kampung tak tahu dia ni bertakwa ataupun tidak. Tok Penghulu tak tahu dia bertakwa ataupun tidak. Pengurusi jawatankuasa masjid, qaryah masjid pun tak tahu dia bertakwa ataupun tidak. Pasal pengurusi itu pun tak tahu takwa ke tak. Hak dia sendiri, melainkan dia dengan Tuhan. Hak bercakap pun tak tahu kata takwa ataupun tidak, tak ada. Siapa pun tak boleh tahu. Kalau dia betul-betul ikhlas, Allah Ta'ala tahu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi takwa tu hak amal zahir, amal batin. Amal zahir apa? Amal zahir puasa kita, sembahyang kita, baca Quran kita dan lainnya. Okey. Yang ketiga, hak ketiga ni Sayyidina Ali. Orang tanya kepada Sayyidina Ali apa dia makna takwa. Sayyidina Ali ni seorang daripada sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi yang Nabi kata, alaikum bisunnati, kamu kena pegang dengan sunnahku, wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin. Khulafa' ar-rasyidin itu siapa? Antara dia Ali, khalifah yang keempat. Sayyidina Ali kata apa? Apa dia makna takwa? Dia kata takwa itu adalah al-iman, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal amalu bit tanzil. Yang kedua, yang pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Beriman sampai berasa takut sangat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, beramal dengan tuntutan Al-Quran. Yang ketiga, war ridha bil qalil, redha dengan apa yang ada, yang sedikit, yang banyak, qanaah, dia redha. Yang keempatnya, wal isti'dadu li yaumir rahil, dia melakukan amalan sebagai persiapan untuk hari pemergian dia. Pasal apa dia berpuasa? Dia nak jadi orang yang bertakwa. Pasal apa dia nak jadi orang bertakwa? Perjalanan untuk dia menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Jadi hadis al-khawfu minal jalil, takut kepada Tuhan dengan sebenar-benar takut, wal amalu bit tanzil, beramal dengan tuntutan Al-Quranul Karim, wal ridha bil qalil, ridha dengan apa yang ada, wal isti'dadu li yaumir rahil. Semua amalan dia tu dia buat sebagai persiapan untuk hari bertemu dengan Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Itulah dia makna takwa. Pasal apa kita disuruh berpuasa? Objektifnya adalah takwa. Objektifnya adalah untuk mencapai takwa. Dengan kita duduk dalam madrasah Ramadan, duduk dalam camp Ramadan, duduk sebulan Ramadan, antara modul dalam bulan Ramadan ni adalah berpuasa. Maka puasa tu adalah untuk mencapai takwa. Okey. Dua, masih di bawah tajuk puasa. Apa dia puasa yang berkualiti? Mari kita gabung hadis-hadis Nabi semua ni. Apa dia puasa yang berkualiti? Kita akan perhati. Kita akan dapat paling tidak 5 ciri puasa yang berkualiti. Dan ini puasa generasi sahabat dan puasa yang Nabi SAW sebut. Yang pertama, puasa yang dilakukan dengan meninggalkan 3 benda. Dia tak makan, dia tak minum, dan dia meninggalkan syahwatnya. Syahwatnya, kehendak syahwatnya dia tinggal. Hak ni adalah yang pertama, puasa yang berkualiti. Dia tinggal makan, dia tinggal minum untuk siang hari, dan dia juga meninggalkan syahwatnya untuk siang hari. Dua, yang dikatakan puasa yang berkualiti. Yang kedua, dia meninggalkan ar-rafas wal fusuq wal jahal. Dia meninggalkan kalimah mencarut, rafas. Dia meninggalkan perbuatan yang fasik, dan dia meninggalkan perbuatan yang bodoh. Perbuatan-perbuatan jahiliyah, perbuatan bodoh ni dia tinggal. Dua, puasa yang berkualiti. Yang ketiga, kita akan dapati puasa yang berkualiti itu apa? Kita, orang yang berpuasa itu, mudah-mudahan kita, dia berpuasa
kerana iman. Dia puasa bukan kerana lama kali memang duk puasa dah. Tak. Bukan kerana selama ni dia dah berpuasa. Bila mai bulan Ramadan orang puasa dia puasa. Tak. Bukan kerana budaya. Tetapi dia berpuasa dengan iman. Bila dia berpuasa dengan iman, dia tahu tadi ni objektif puasa adalah takwa. Dia tahu tadi ni kena tinggal syahwat. Dia tahu tadi ni bahawasanya ada perkara-perkara yang perlu dia tinggal selain daripada syahwat itu, fasik, rafath dan juga jahal. Dia tahu semua tu. Dia berpuasa dalam keadaan ihtisab, dalam keadaan iman. 4. Dia berpuasa dalam keadaan ihtisab. Dia ada satu objektif yang khusus. Pasal apa aku puasa ni? Aku mengharapkan syurga. Inna fil jannati baban yuqalu laha ar-rayyan la yadkhuluha illa as-saimun. Nabi kata, sesungguhnya di syurga kelak ada satu pintu yang nama pintu itu ar-rayyan. Nama pintu itu adalah ar-rayyan. La yadkhuluha illa as-saimun. Tak ada siapa pun yang boleh masuk melalui pintu tersebut melainkan orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa akan menjadi puasa dia itu berkualiti apabila dia ada objektif ni. Pasal apa puasa? Pasal aku nak menggapai pintu syurga. Pintu syurga yang mana? Yang namanya ar-rayyan. Tak ada siapa pun boleh masuk melalui pintu ini illa as-saimun, melainkan orang yang berpuasa dengan ikhlas, orang yang berpuasa dengan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan yang kelimanya, puasa yang bertakwa itu yang disebut tadi ni Imam Nawawi sebut dia berbeza hari biasa dengan hari dia ada perbezaan hari biasa dengan hari puasa. Itu yang berkualiti. Contoh dia Nabi sebut SAW, Nabi kata sekiranya orang fa in sabahu ahadun, kalau ada siapa-siapa yang pi maki dia tak balas balik. Hari biasa boleh jadi dia balas balik, hari biasa boleh jadi, tapi dia kontrol diri dia untuk mencapai takwa. Fa in sabahu ahadun, kalau ada siapa-siapa yang pi maki dia, falyakul, maka hendaklah dia berkata, ini mru'un sa'imun, aku ni adalah orang yang berpuasa. Ada 5 benda ni tuan-tuan, dia boleh mencapai puasa yang berkualiti. Ada keberangkalian untuk dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Bergembira dengan berbuka puasa. Masih cerita tentang puasa ni. Tasal 5 syarat dah dapat kualiti. Kita pindah. Bergembira untuk ketika berbuka puasa. Boleh ataupun tak boleh? Boleh ataupun tak boleh bergembira dengan berbuka puasa? Tuan-tuan, setiap kali nak masuk puasa, benda yang rajin orang duk sebut. Tuan-tuan perhatilah. Penceramah dia rajin sebut. Dia kata janganlah pergi pasar bazar Ramadan. Macam pergi bazar Ramadan nak makan istimewa sikit berbanding kepada bulan-bulan lain. Kira nak keluar sikit lah daripada menu rahmah, nak pergi menu halimah ke menu apa ke, nak keluar sikit lah daripada tu, nak mai hak jenis. Boleh ataupun tak boleh? Sebahagian daripada ustaz tu sebut kata, macam itu amalan yang tak elok. Kira duk pergi bazar Ramadan saja, lepas tu hari yang ketiga Ramadan kita pergi bazar Ramadan, jumpa dia, tu dia punya penuh. Masa ceramah di masjid dia kata hak tu tak bagus. Okey, tak apa. Boleh ataupun tak boleh? Nabi SAW sebut, lis-saimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrih, kegembiraan ketika dia berbuka. Sebab itulah tuan-tuan, ada riwayat tentang para sahabat Nabi ini dia agak upgrade sikit cara menu berbuka puasa dia tu. Sekarang sebagai menzahirkan kegembiraan dia. Sehari ini dia tinggal puasa, dia tinggal makan, dia tinggal minum, dia tinggal syahwat tu li ajli, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Nak buka puasa tu dia beraduan sikit. Dan Nabi sebut, Nabi kata lis-saimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama inda fitrih, ketika mana iftar, ketika mana berbuka puasa. Dan kegembiraan yang kedua inda liqa'i rabbih,
ketika mana dia bertemu dengan Tuhannya. Bertemu Tuhannya, dia bergembira kerana dia dapat ar-rayyan, dia dapat bintang taqwa. Kegembiraan ketika mana dia berbuka, dia meraihkan berdiri dia sendiri dengan dia berbuka puasa dengan menu yang lebih tertib. Pasal itulah dia lambang menzahirkan kegembiraan. Hadirin mukminin rahimakumullah, berkaitan dengan amalan dalam puasa. Hak diri kita sendiri semua, selesai. Hak keempat, berkaitan dengan amalan ketika mana berpuasa. Nabi SAW menyebut macam ni, man fattara sa'iman, siapa yang bagi makan orang berbuka. Man fattara sa'iman, dia bagi makan tak banyak lah, dia bagi makan untuk sa'iman, satu orang yang berpuasa. Kana lahu ajru, maka baginya dia dapat pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa itu sendiri, tanpa mengurangkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Tuan-tuan, nak sebut kata yang digalakkan dalam bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa untuk dia memberikan makanan berbuka puasa. Ambil hadis tu tuan-tuan, keteropong tengok. Dia bukan suruh buat dalam bentuk yang besar-besar, tak. Tapi dia kata fattara sa'iman, sekadarnya bagi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Tak semestinya miskin, tak semestinya mu'allaf, tak semestinya anak yatim, tak semestinya. Dari segi aulawiyat boleh jadi, dari segi keutamaan kita pergi cari orang yang bukan berhak, orang yang lebih memerlukan. Dia ada hak, ada orang yang kita panggil berhak. Macam contoh dia, kalau kita nak bayar kafarah, kalau kita nak bayar fidyah, itu ada orang yang berhak. Fidyah puasa, fidyah sembahyang tak ada. Fidyah sembahyang tak ada. Tak ada hadis, tak ada dalil langsung tentang fidyah sembahyang. Fidyah puasa disebut secara jelas dibayar kepada siapa? Dibayar kepada orang yang miskin. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Quran sebut jelas, siapa di kalangan kamu yang sakit, aw ala safarin, atau berada di atas musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia boleh ganti pada hari yang lain. Orang yang musafir boleh buka puasa, orang yang sakit boleh buka puasa, dan dia kena ganti pada hari yang lain. Tapi kalau dia tak mampu juga untuk ganti, ataupun dia terlepas daripada masa untuk ganti, maka fafidyatun, hendaklah dia membayar fidyah. Ta'amu miskin, orang yang berhak adalah orang miskin, itu berhak. Adapun buka puasa, dia orang yang ada orang yang kita kata boleh kita bagi dia buka puasa adalah orang yang berpuasa. Kaya, miskin, raja, kuli, toke, tak kira siapa, boleh, asal dia berpuasa. Man fattara sa'iman, dan gambaran yang disebut tu sa'iman, satu orang yang berpuasa. Boleh kita gambarkan seakan-akan yang dituntutnya adalah sepanjang Ramadan. Sepanjang Ramadan. Sebab tu disebut sa'iman, satu orang yang puasa, daripada kadar kemampuan kita. Kita membedak lagu itulah, membedak amalan kita. Adapun ganjaran adalah urusan Allah Rabbul Jalil. Amalan kita tu kita bedak untuk saban hari, daripada 1 Ramadan sampai 29 Ramadan sampai 30 Ramadan. Kalau 30, kita ada bahagian kita bagi kepada orang lain berbuka puasa. Orang bagi kat kita, mudah-mudahan dia juga termasuk dalam makna man fattara sa'iman, siapa yang bagi orang lain berbuka puasa. Apa ganjaran dia? Nabi kata kana lahu ajru ka ujrati umrah. Dia akan dapat pahala seperti mana pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Sebab itu tuan-tuan, saya sekadar cadangan, sekadar saya nak sebut. Tuan-tuan, pada saya, pandangan saya, dia tak ada terikat dengan mana-mana mazhab, tak ada kitab muktabar apa. Cuma sekadar memahami hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam.
Saya rasa kalau komiti masjid, jawatankuasa masjid buka satu ruang bukan pada harinya, buka satu ruang, tuan-tuan nak bagi 100, tuan-tuan nak bagi 700, tuan-tuan nak bagi 24,000, tuan-tuan nak bagi berapa duit pun, gabung semua, dan itu adalah dana untuk iftar yang boleh dengan masjid menjadi penyelaras untuk mungkin masakkan hari-hari yang tertentu bermasak, hantar kepada semua rumah anggota qaryah, ataupun dengan hak buka puasa harian di masjid. Fattara saiman, hak tu bukan amalan kita, tapi amalan yang berkaitan dengan puasa orang yang kita buat. Nabi kata dia akan mendapat ganjaran pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Orang yang ada kemampuan dia bagi 100 itu dibedak dengan mungkin 30 hari, 30 hari dia ada daripada bahagiannya itu, sebahagian daripada memberi makan kepada orang yang berpuasa. Daripada buka untuk ruang hari tersebut dengan satu jumlah orang tu saja, ruang dia satu jumlah RM700 sekali buka puasa, RM1,000 sekali buka puasa untuk dia pada hari itu. Ya, mudah-mudahan itu pun ada khairnya. Tapi lebih khairnya itu apabila kita menggabungkan musyarakah fi fi'lil ibadah, bergabung dalam melakukan satu benda yang baik, dan kita lepaskan kepada orang lain untuk orang lain juga mendapat bahagian daripadanya. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Itu puasa. Ramadan ni adalah puasa. Apa yang disuruh, apa objektif untuk puasa? Untuk mendapat takwa. Macam mana keadaan salafun salih? Mereka tunggu saat-saat ini untuk mereka berpuasa, dan mudah-mudahan dapat meningkatkan sekali lagi tingkatan hidup mereka daripada mukmin, orang yang beriman, kepada muttaqi, kepada orang yang bertakwa, kepada Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Dan puasa bulan Ramadan tuntutan dia adalah wajib. Semua kita tahu dah tu. Bahkan dia adalah rukun. Rukun ni makna apa? Rukun ni makna dia corner. Salah satu daripada penjuru-penjuru Islam. Salah satu daripada corner Islam yang 5 itu adalah puasa. Tanpa puasa Ramadan, dalam bulan Ramadan, maka Islam secara rukunnya itu masih belum lagi tertegak dalam diri orang tersebut. Yang kedua, Ramadan dia ada keterkaitannya dengan qiyam Ramadan, mendirikan malam-malam Ramadan. Nabi kata, man qama Ramadana, siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, imanan dalam keadaan beriman, wahtisaban dalam keadaan mengharapkan, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa apa yang telah lalu daripada dosanya. Tuan-tuan hadirin mukminin, dari segi istilahnya, ada orang sebut sembahyang qiyam, ada orang sebut qiyam Ramadan, ada orang sebut tarawih, ada orang sebut. Di kalangan generasi salafun salih, dia sebut benda apa? Istilah yang digunakan oleh mereka adalah salatul qiyam, sembahyang qiyam, sembahyang mendirikan malam-malam Ramadan. Hadis Nabi kata apa? Man qama Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan. Bagaimana kalimah tarawih? Tarawih juga keluar daripada para ulama yang nak menggambarkan tentang sembahyang dalam keadaan berehat-rehat. Kita tu saduk bergaduh dalam persoalan istilah. Cuma yang lebih akrab kepada generasi salafun salih, apa istilah yang digunakan? Mendirikan Ramadan. Dan kita akan nampak bila mendirikan Ramadan itu syiarnya. Zaman Nabi SAW, Nabi tidak sembahyang secara berjamaah. Ada riwayat orang tunggu Nabi satu malam, Nabi keluar, Nabi sembahyang bukan sembahyang faridah, bukan sembahyang Isya. Kemudian Nabi sembahyang, orang ikut dia. Malam yang kedua ataupun malam yang seterusnya, baginda SAW tak keluar. Pasal apa? Takut dia menjadi satu tuntutan yang memberatkan umatnya. Tapi mendirikan malam ini luar daripada Ramadan, dan dalam Ramadan sudah tentu itu adalah satu tuntutan dan perbuatan
yang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menggabungkan jamaah, dan bahkan perlakuan Nabi yang pernah memperakukan orang sembahyang secara berjamaah salat tarawih sebagai syiar, itu diperakui sebagai tuntutan, dan cuma Nabi tak buat apa? Takut dia jadi satu tuntutan wajib. Ala kulli hal, sembahyang qiyam Ramadan tujuannya adalah untuk menzahirkan tentang syiar Ramadan. Syiar Ramadan duk tentang mana? Duk tentang malam-malamnya dihidupkan. Hidupkan dengan apa? Dengan salatul qiyam. Tuan-tuan, mari kita perhati benar dia. Apa yang dituntut dalam sembahyang malam dan apa yang dituntut dengan sembahyang siang? Sembahyang siang ni min ghairil fardhah, bukan sembahyang fardu. Tuan-tuan, yang dituntut pada sembahyang siang adalah kasratus sujud, banyaknya sujud. Sembahyang siang, kalau sembahyang duha, bagi contoh, ataupun sembahyang pada waktu duha itu, sembahyang tu dituntut untuk kasratus sujud. Ada sebut tentang 8 rakaat. Pendek bacaan, ringkas ya, pasal ringkas. Pasal yang dituntut adalah kasratus sujud. Adapun sembahyang malam, yang dituntut adalah kasratul qiyam. Sebab tu nama dia pun adalah qiyam, banyak berdiri, bukan banyak sujud. Maka jumlah dia berasaskan kepada nama dan berasaskan kepada riwayat yang adalah Nabi SAW sembahyang malamnya itu masna 2, 8, dan dia tak tambah daripada 11. Kerana hak malam ni tuntutannya sembahyang salat tarawih ini, tuan-tuan, hak malam ni tuntutannya adalah kasratul qiyam, banyaknya berdiri, kasratul qanut, banyaknya memberikan masa untuk tafakkur dengan ayat dan sebagainya, kasratul qiraah, banyak membaca dengan ayat daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Jadi yang dituntut sembahyang qiyamul Ramadan. Ramai lama dah pakat duk bergaduh antara 8 dengan 20 orang. Hak malam ni hak saya nak bawa. Tuan-tuan cuba tengok perbezaan konsepnya dalam hadis ya. Kita himpun tengok hadis kan. Kalau sembahyang siang, memang Nabi sebut tentang kasratus sujud, banyaknya sujud, banyaknya jumlah bilangan sujud. Baca pendek. Tapi untuk qiyamul Ramadan, nama dia adalah qiyam. Berdasarkan hadis Nabi kata, man qama, siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, maka yang dituntut untuk lama tu adalah kasratul qiyam ataupun tulil qiyam, lamanya untuk berdiri. Maka 8 rakaat dengan sembahyangnya agak panjang. Panjang apa? Panjang berdirinya. Pasal nak ambil qiraah, nak dengar, nak istima' kepada qiraah yang dibaca oleh imam. Tuan-tuan baca tentang ramai orang apabila berbicara tentang sembahyang tarawih ni, orang akan sebut ni'matu bid'atu hadhih, kata-kata Umar, ini adalah bid'ah yang terbaik. Dan mereka akan bincang tentang bid'ah tersebut. Sebab apa? Sembahyang secara berjamaah. Tapi orang tidak sebut tentang macam mana istima', penghayatan dan pendengaran daripada sahabat terhadap bacaan Ubay bin Ka'ab yang membacanya secara mujawwadan, didengar oleh mereka di belakang. Diri lama berbanding siang, banyaknya sujud. Ya. Jadi kalau asal hadis dia memang Nabi sebut tentang qiyamul Ramadan, dan ini syiar Ramadan. Dia tak ada masa lain. Masa lain tak ada. Hak qiyam lain tu, tuan-tuan baca dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-66 sampai habis. Surah Al-Furqan ayat 66 sampai habis. Duk tengah kuliah. Okey. Kasratul qiyam. Apa dah? Depa telefon abang orang mati. Kira kemah tahu depa nak apa. Tuan-tuan hadirin mukminin rahimakumullah. Hari ini cucu menakan kepada Rodi, adik saya. Cucu menakan dia mati. Cucu menakan saya mati tadi.
umur baru 2 hari, beranak kemarin dulu, hari ni mati. Kawan ni telefon abang tu kan. Tuan-tuan hadirin mukminin rahimakumullah. Saya nak tengah cerita tentang apa lah. Banyak kali kacau telefon ni. Qiyam. Qiyam tu cerita apa? Apa? Macam mana? Panjangkan bacaan. Orang tak bercakap tentang apa dia bentuk bacaan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dia baca dan orang di belakang dia itu mentadabbur apa yang dibaca oleh Ubay bin Ka'ab. Sampai ada riwayat menyebut kata terhentinya kedudukan mereka, depa waqafan, di mana yang waqaf dan depa terhenti dengan ayat tersebut, di mana depa hidup kerana qiyam Ramadan ini tiang seri syiar pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan lain tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka dalam surah Al-Furqan, saya tengah sebut itu tadi, ayat 66 sampai habis, tentang ciri ibadur Rahman. Tuan-tuan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama ila akhir. Allah Ta'ala sebut tentang ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Siapa ibadur Rahman? Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan yang merendah diri dan sebagainya. Dia ada 12 karakter ibadur Rahman. 12 karakter ibadur Rahman. Saya pernah tulis buku ni, kita pernah edar di sini. 12 karakter ibadur Rahman. Salah satunya bila menyebut tentang sembahyang malam luar daripada Ramadan, Allah Ta'ala kata apa? Wallazina yabituna li rabbihim. Orang yang menyendiri untuk Tuhannya. Sembahyang malam ni tuan-tuan, waktu bulan-bulan lain macam ni bulan Rajab, bulan Syaban ni, kita dituntut untuk menyendiri, duduk dalam keadaan bersunyi-sunyi. Sebab tu saya secara peribadi bila mereka duk tulis munajat perdana, tak sesuai. Bukan hak hukum semasa, hak dari segi istilah pun tak sesuai dah. Munajat tu maksud dia bisik. Macam mana bisik perdana? Berbisik-bisik, makna munajat tu berbisik-bisik, tapi perdana macam mana? Ada keberkalian yang boleh melakukan munajat dalam bentuk perdana? Tak boleh. Munajat ni seorang-seorang. Wallazina yabituna li rabbihim. Tapi mai bulan Ramadan, antara syiar dia hidup Ramadan itu dengan ihya'ul lail, dengan kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Hidup malam Ramadan. Malam Ramadan kita hidupkan dia dengan qiyamul lail. Qiyamul lail, mendirikan malam-malam Ramadan. Syiar semua orang pakai keluar. Orang pakai keluar. Dan pada waktu itu dia tak main isu kata ini tok lebay Ramadan. Tak. Betul, kita disuruh untuk menjadi orang masjid sepanjang tahun. Tapi tuan-tuan, paling tidak pada bulan Ramadan dia mengiksar, memperbanyakkan. Untuk orang yang jarang-jarang main ke masjid, mudah-mudahan dia menjadi permulaan untuk main ke masjid. Mudah-mudahan. Adapun kalau tahun lepas pun kita dah bermudah-mudahan dengan dia, mudah-mudahan dia akan jadi orang masjid. Tahun 74 lagi dia main masjid bulan Ramadan saja. Hak ni dia punya masalah. Kita kena betul-betul ajak dah. Tahun 74 macam tu, tahun 76 macam tu, 87 pun macam tu, mai sampai tahun 2023 pun Ramadan saja dia mai sampai hari yang keempat, lepas tu tak mai dah. Hak ni dia punya masalah. Dia punya masalah. Agama tak ajak untuk mengkerdik dia nak mai, mudah-mudahan kita kata. Mudah-mudahan dia menjadi orang yang akan mengimarahkan masjid. Hak kedua ni tuan-tuan, amalan dalam Ramadan adalah qiyam. Jumlah dia banyak mana? Nabi memperbanyakkan, memanjangkan berdiri, dan Nabi SAW memperbanyakkan mendengar bacaan ataupun banyak membaca ayat suci Al-Quranul Karim, dan jumlahnya berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dan itu yang ideal. Nak buat lebih daripada itu satu benda yang boleh dibincangkan, tapi yang idealnya adalah sebanyak 11 rakaat sekali dengan witir. Hadirin mukminin rahimakumullah, itu namanya qiyam Ramadan.
mendirikan malam Ramadan, ataupun nama yang masyhur adalah tarawih. Dan tarawih itu ataupun qiyam Ramadan itu, dia adalah syiar Ramadan itu sendiri. Dia tak ada bulan lain. Dia tak ada bulan lain. Kita puasa hari Isnin malam tu, hari Ahad kita esok kita nak puasa hari Isnin, tak dituntut untuk sembahyang tarawih malam tu. Tak dituntut. Tak dituntut. Dalam bulan Syawal, kita ada hadis Nabi kata, siapa yang berpuasa Ramadan summa atba'ahu sittam min Syawal, kemudian dia mengikut 6 hari dalam bulan Syawal, kana siyamuhu kaddar, dia akan mendapat ganjaran pahala dalam seperti mana dia berpuasa setahun. Hak bulan Ramadan tu dia berpuasa sehari ganda 10 jadi 300 hari, dan 6 hari ni bila ganda 10 dia jadi 360 hari. Ganjaran dia macam dia berpuasa sepanjang tahun. Ada satu tempat tu tadi, sebuah negeri, mereka puasa habis-habis hari raya, sambut raya, esok terus mula puasa. Dan pada setiap malamnya mereka berhimpun untuk sembahyang salat sunat tasbih. Sunat tasbih. Tapi mensyiarkan macam tu lah. Hak ni dia tak ada dituntut pun, tak diajak oleh baginda Nabi. Syiar qiyam Ramadan ramai-ramai itu adalah dalam bulan Ramadan. Sebagai syiar kepada Ramadan itu, namanya qiyam Ramadan. Hang puasa hari Isnin, hang puasa hari putih, setiap bulan, hang puasa hari Arafah, hang puasa hari Ashura, dia tak ada semayang malam tu kot nak semayang apa ke, tak ada. Tak ada. Tak diajak oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah apa masalahnya, takkan tak boleh buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ajak. Takkan tak boleh buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ajak. Takkan tak boleh buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ajak. Awak Nabi tak reti kan nak sembahyang? Nabi lebih reti daripada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ajak. Habis. 2 amalan. Yang ketiganya tuan-tuan, kita sebut tadi Ramadan al-Mubarak ni tuan-tuan, keterkaitannya adalah dengan Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Proses Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-munazzalu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bi tilawatih, dikira sebagai beribadah dengan membacanya. Al-Quran ini adalah kalamullah. Yang pertama. Yang kedua, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-muta'abbadu bi tilawatih, kita dianggap beribadah dengan membacanya. Itu Al-Quranul Karim. Mula turunnya bila? Mula turunnya dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dia mula, sebagaimana yang Al-Quran sebut, dia diturunkan dalam bulan Ramadan. Di kalangan para ulama menyebut bila turunnya 17 Ramadan. Ada yang menyebut kata sepanjang Ramadan. Ada yang menyatakan makna turun dalam bulan Ramadan, turun secara sekaligus ke Lauhil Mahfuz itu pada bulan Ramadan. Kemudian dia turun secara munajjaman, secara sedikit-sedikit. Ada pertanyaan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang hukum anak bulan. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya anak bulan ini tujuannya adalah untuk mengatur waktu solat di kalangan manusia. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada kamu tentang haid. Qul huwa azam fa'tazilun nisaa fil mahid. Bagi tahu kat depa, haid ni adalah penyakit, maka hendaklah kamu menjauhi ataupun kamu tidak bergaul dengan para wanita ketika mana mereka dalam keadaan haid. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fi. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, hukum berperang dalam bulan haram. Tanya turun ayat. Turun secara munajjaman. Hak turun sekaligus ke Lauhil Mahfuz itu dalam bulan Ramadan. Dan ada yang kata permulaan turunnya itu adalah dalam bulan Ramadan, saat ketika Nabi bertahannus, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah di gua itu, ketika itulah turunnya wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu tentang peristiwa penurunan Al-Quran.
yang kita panggil dengan nuzulul Quran. Okey. Yang kedua, tentang Al-Quran Al-Karim. Apa keterkaitan Al-Quranul Karim dengan Ramadan? Keterkaitan tadi turun dari segi amalannya. Baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yatadaras, dia bertadarus. Apa makna tadarus? Tadarus artinya saling dengar, saling mengajar, saling belajar mengajar. Baginda bertadarus dengan Jibril. Hina yalqahu Jibril, setiap kali Ramadan Jibril turun bertemu dengan Nabi dan dia bertadarus dengan Nabi akan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Sanuqri'uka fala tansa. Allah Ta'ala kata, kami bagi ajak kepada kamu untuk baca, kami bacakan kepada kamu, fala tansa, kamu tak akan lupa. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, kami yang menghimpunkan Al-Quran dan kami bacakan kepada kamu. Kamu tak lupa wahai Muhammad. Dalam keadaan Nabi tak lupa, tapi Nabi disuruh untuk sentiasa dalam bulan Ramadan bertadarus. Ramadan, keterkaitan dan cara para salafun salih, mereka bersiap untuk Ramadan dengan Al-Quranul Karim. Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhuma rahimahumallahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmatikan keduanya. Tuan-tuan, dua-dua ni, Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, masuk bulan Ramadan, mereka tinggal majlis lain. Mereka tak ajarlah hadis melainkan yang berkaitan. Mereka tak ajarlah tentang hukum. Majlis mereka adalah majlis berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Bila bercakap tentang Al-Quran, sudah tentulah semua tajuk hukum ke, tajuk apa ke, semuanya berada di bawah tajuk Al-Quranul Karim. Tapi nak bagi tahu kata, bulan Ramadan ni adalah bulan Al-Quran. Imam Malik, dia tinggal. Dia tak baca dah Muwatta, kitab hadis dia. Dia tak. Bulan Ramadan, halaqahnya adalah halaqah berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Dari segi tadabburnya dan sebagainya. Ramadan adalah bulan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, apa tuntutan Al-Quran terhadap kita? Hak Al-Quran ke atas kita. Kita semua tahu, tuan-tuan. Baca, kita disuruh untuk baca Al-Quranul Karim. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kami bacakan kepada kamu wahai Muhammad, fattabi' Qur'anah, maka ikutlah dengan membacanya. Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala suruh kita baca haqqa tilawatih, dengan bacaan yang tilawah. Itu antara hak Al-Quran. Dalam bulan Ramadan, antara hak Al-Quranul Karim kepada kita adalah untuk bertadarus. Bulan Ramadan, kita kena banyak memperbanyakkan aktiviti yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Syekh Dr. Ismail Lutfi hafizahullah, rektor Universiti Fatani Darussalam, dia Syekh ni setiap kali Ramadan dia akan ulang cetak bukunya dan dia akan kempen untuk orang sama-sama hidup dengan Al-Quranul Karim. Dia beliau setiap Ramadan beliau akan keluar, tajuk bukunya adalah Ma'al Quran, bersama-sama dengan Al-Quran. Dan sepanjang tahun dia ada satu rancangan selepas subuh, dia live-kan melalui FB tiap-tiap subuh. Tuan-tuan boleh tengok. Sementara nak buat lain tu, tuan-tuan boleh tengok. Lah ni duduk di surah. Lah ni surah apa? Tiap-tiap subuh. Dalam 15 minit ke 20 minit, satu hari satu ayat, baca, tadabbur, hidup dengan Al-Quranul Karim. Kalau tak salah saya, lah ni surah Al-Mu'minun kot. Tuan-tuan boleh buka dalam FB live, tuan-tuan boleh buka dalam FB Bambrong. Nama dia punya page tu Bambrong School. Bambrong School. Bambrong School. Bambrong tu bahasa Siam. Bukan tulis Siam tak? Ejaan dia Bambrong. B-A-M-B-R-O-N-G. Bambrong School. Itu dalam FB, tiap-tiap pagi lepas sembahyang subuh, beliau akan hidup satu rancangan namanya Ma'al Al-Quran. Asal dia kira-kira 20 tahun yang lepas, 20 tahun lebih yang lepas, beliau tulis satu buku berkaitan dengan Ramadan. Bila nak masuk Ramadan, beliau menulis tentang Ma'al Quran. Kerana Ramadan ini adalah bulan untuk kita menghidupkan bersama dengan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, Nabi sebut di antara perkara yang paling penting dengan Al-Quran ni adalah tadabbur. Tadabbur ni bukan tafsir,
Tadabbur ni kita pergi perhati ayat tu, kita tengok. Syekh setiap tahun dia akan keluar satu risalah yang dia buat selepas subuh pun, dan masjid-masjid yang duduk, maksudnya duduk di bawah naungan daripada satu yayasan, nama dia Yayasan As-Salam Fatani, di bawah Salam Foundation ni, di bawah universiti, mereka akan hantar modul mereka. Setiap tahun ada satu surah yang mereka sama-sama tadabbur. Hidup dengan Al-Quranul Karim. Apa tuntutan lagi Al-Quran kepada kita? Tuan-tuan, di antara sedekah yang Nabi kata dia ikut secara rapat, antaranya adalah Al-Quranul Karim yang diwariskan, diwakafkan. Wa mushafun warathahu. Mushaf yang diwariskan. Kita tak wariskan untuk orang lain mungkin. Tuan-tuan, nak masuk Ramadan, antara persiapan yang kita nak kena buat Al-Quranul Karim. Quran, hak kita nak jadikan Ramadan ini, Quran ini ke Quran peribadi kita, untuk sama-sama kita khatamkan dia. Tadarus pasal hak baca sehari sendirian di rumah tu sepasal. Tuan-tuan, kalau lancar tuan-tuan, selepas sembahyang waktu, kita ambil 2 helai, kita ambil selai. Kalau 2 helai tu kita boleh khatam satu juzuk satu hari. Tuan-tuan, 2 helai 4 muka surat ni, kalau kita baca dalam keadaan yang agak lancar, insya-Allah kita boleh habis dalam masa 10 minit. Insya-Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'azabun 'azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Tuan-tuan baca tak sampai sebentar tu 5-6 ayat lah, habis setengah muka surat. Kalau baca, insya-Allah kita boleh khatam satu hari satu juzuk. Hak peribadi, antara benda yang kita nak kena buat. Warasahu, mewariskan Al-Quran. Mungkin di anggota keluarga kita letak, wala kita berikan Al-Quran sempena nak masuk Ramadan. So setiap orang anak sebuah Al-Quranul Karim. Kalau tahun lepas kita bagi Rasam Osmani, tahun ni boleh jadi kita bagi mushaf yang ada terjemahan. Ataupun kita bagi tahun ni, kita bagi mushaf yang ada, yang baru terbit ni, RM78 sebuah, 80 ringgit lah sebuah. Dia panggil mushaf Indonesia terbitkan, mushaf tadabbur. Mushaf, tapi dia tu ada tadabbur. Dia ambil ayat-ayat, potongan-potongan untuk tadabbur. Hadirin mukminin rahimakumullah. Tuntutan kita dengan Al-Quran antaranya adalah tadabbur. Salafun as-salih masuk Ramadan, dia tinggal benda lain. Dia sibuk dirinya dengan Al-Quran. Dia buat kerja-kerja untuk kehidupan dia buat, tapi nak sebut kata dari segi ilmu, Ramadan dia mula dengan Al-Quranul Karim. Hak diri peribadi. Tuan-tuan, mai Ramadan ni paling tidak kita azam untuk anggota keluarga kita, sama ada mushaf lama ataupun mushaf baru kita beli, yang pastinya kita nak bagi pakat-pakat ada satu keazaman untuk sama-sama kita mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Lepas subuh 2 helai, lepas zuhur 2 helai, lepas asar 2 helai, lepas maghrib 2 helai, lepas tarawih 2 helai. Satu malam kita boleh khatam satu juzuk Al-Quranul Karim. Jangan buat banyak sangat. Saya lebih pada tu pun boleh. Satu hari saya nak khatam 4 juzuk. Bohong. Hari ketiga Ramadan pakai berhenti lah. Dia letih. Jadi sekadar 2 helai. Satu hari satu khatam Al-Quranul Karim. Kalau tak terkhatam juga tahun ni, boleh pahala azam pun cukup dah lah. Kalau kata tak terkhatam juga, tapi kesungguhan kita pergi cari mushaf. Ni dah 27 apa nama, esok dah 27 Rejab, hari ni dah 27 Rejab, 3 hari lagi nak masuk bulan Sya'ban. Lepas bulan Sya'ban, lepas bulan Rejab, bulan Syawal lah. Lepas nak sebut raya dah tu. Lepas bersedia dah nak sebut raya. Ada satu stesen televisyen panggil saya untuk rakaman untuk siaran pada hari raya, bercakap tentang sunnah hari raya. Saya kata Sya'ban pun tak masuk, kira nak raya lah. Suruh bawa 3 persalinan pakai baju Melayu.
Tuan-tuan hadirin mukminin rahimakumullah, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, paling tidak satu buah mushaf untuk semua anggota keluarga. Ambil hak lama tak apa, ataupun apa pun kita nak pergi tahu ni. Apa pun kita nak pergi tahu ni. Tuan-tuan, dan satu benda bila kita masuk Ramadan, saya nak sebut kat tuan-tuan, antara benda tuan-tuan, wakaf mushaf Al-Quranul Karim. Tuan-tuan boleh jadi kalau kata di masjid sudah banyak, kita pergi cari ma'had tahfiz ke, kita cari orang yang berhak. Dan wakaf yang paling-paling tak berlaku tuan-tuan adalah wakaf di Masjidil Haram. Hak tu tak berlaku. Masjidil Haram tak terima pun wakaf daripada buat banyak-banyak wakaf. Kita wakaf kepada orang yang berhak. Boleh jadi tahun lepas dengan kawan-kawan kita gabung, kita buat wakaf Quran dalam bahasa Arab lah, terjemahan bahasa Siam. Tahun lepas kita target kita adalah 200 buah. Alhamdulillah kita dapat sebanyak 370 buah. Dan kita edar kepada, sebahagiannya adalah untuk tujuan dakwah. Mereka pergi hadiah kepada Tok Sami nak baca ke apa-apa, mereka hadiah begitu. Sebahagian daripada kaedah kita untuk berbakti kepada Al-Quranul Karim. Tahun ni boleh jadi kita ambil satu keazaman, satu mushaf untuk kita nak khatam. Dengan sehari, setiap kali lepas mayang, 2 lai, insya-Allah kita khatam sepanjang Ramadan Al-Mubarak. Yang keduanya tuan-tuan, satu usaha kita berbakti menyebarkan Al-Quranul Karim. Kita tak termasuk di kalangan orang yang Nabi mengadu kepada Tuhan. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Kita ada satu keazaman, boleh jadi tahun ni 5 buah Al-Quran wakaf, ataupun 5 buah Al-Quran dengan tujuan dakwah. Al-Quran dalam bahasa apa ke, kita bagi untuk menyampaikan risalah Islam kepada orang-orang yang masih belum menerima hidayah Islam. Tuan-tuan hadirin mukminin, itu yang ketiga. Dan yang keempatnya, Ramadan ini keterkaitannya adalah dengan namanya zakat fitrah, ataupun dia panggil juga dengan sedekah Ramadan. Apa keterkaitannya tuan-tuan? Tuan-tuan cuba perhati tuan-tuan, bukan ada pasal apa pun. Kalau kita fikir cara dia, kita disuruh untuk tiba-tiba tak makan, duk makan elok-elok ni sampai bulan 9 tak boleh makan. Bulan Ramadan ni bulan yang ke-9 kalender Hijrah kan. Ramadan, lepas tu Syawal bulan 10, lepas tu Zulqa'dah bulan 11, bulan 12 bulan Zulhijjah. Duk makan sampai nak masuk 1 bulan 9 tak boleh makan. Lepas tak boleh makan, ta'abbud ibadah kita kepada Allah Jalla wa Ala tu pula tak diterima kalau sekiranya tergantung dengan zakat fitrah. Apa cerita ni? Pasal apa ni? Bila kita tak berpuasa pula tuan-tuan, kalau kita tak sempat untuk ganti, maka kena bayar fidyah. Kat siapa? Miskin. Zakat fitrah bagi kat siapa? Orang miskin. Nabi SAW kata, puasa kamu akan tergantung dengan zakat, dengan sedekah fitrah. Sedekah fitrah ini tuan-tuan, sedekah fitrah ini disebut secara jelas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menggembirakan mereka pada hari raya. Siapa? Orang miskin. Dan Islam memberikan perhatian yang cukup penting dengan zakat fitrah ini. Dia adalah ibadah dan dia ada unsur kemanusiaan dia. Bagaimana kita menghidupkan satu orang miskin. Satu orang miskin. Orang yang, siapa yang layak terima zakat fitrah ni? Yang dia ni tak ada apa nama simpanan untuk jangka masa yang lama. Kita bagi kat dia sebagai orang fakir dan orang miskin. Tuan-tuan hadirin mukminin, dan satu lagi yang berkaitan dengan pemberian juga adalah Nabi SAW ajwadun nas. Nabi ni orang yang paling pemurah. Wa kana ajwadu mimma kana fi Ramadan. Dan Nabi bertambah-tambah pemurahnya dalam bulan Ramadan, sehingga dikatakan dia punya cepatnya reta Nabi ataupun orang bagi apa kepada Nabi ataupun pendapatan Nabi itu lebih cepat keluar daripada Nabi itu minar rihil mursalah, lebih cepat daripada angin yang angin tu, angin laju tu dipanggil apa? Angin laju lah. Rihil mursalah itu lebih cepat. Mana nak bagi tahu kata Nabi dia tak simpan dalam Ramadan, dia cukup bagi. Kana ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi ni orang yang cukup pemurah dan baginda lebih pemurah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan, zakat fitrah dan satu lagi adalah sedekah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita dah ulas sikit tadi tentang tuntutan dakwah kita. Kita dah ulas tadi tentang bagi makan.
Jadi tuan-tuan, kalau hak berkaitan dengan pemberian ni, kita rencana siap-siap. Boleh jadi 100 ya, boleh jadi 50 saja, tapi pada pandangan saya Allahu a'lam, lebih baik kita berencananya dalam bentuk kita menghimpun, maka musyarakah, kebersamaan jamaah dalam melakukan kebajikan itu, mudah-mudahan dia diberikan untuk sepanjang Ramadan Al-Mubarak. Kita sebut tentang bagi makan, kita sebut tentang Al-Quranul Karim, dan kita sebut juga tentang sedekah yang umum, dan baginda Nabi SAW amat kuat bersedekah. Yang kelima, Ramadan keterkaitannya dengan i'tikaf. Adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'ah. Nabi SAW ni, dia beriktikaf dalam bulan Ramadan. Masuk saja malam 21, dalam hadis dia kata apa? Ishtadda mi'zar. Dia ikat kain ni bagi rapat. Nak bagi tahu kata persiapan untuk dia beriktikaf. Wa ahyal laila kullah. Dan Nabi menghidupkan sepanjang malam. Masuk malam 21 ya, Nabi tinggal. Dia gerak wa ayqadha ahlah, dia gerak anggota keluarga dia untuk sama-sama beriktikaf. Apa makna iktikaf? Iktikaf maknanya mengurung diri. Walau kadar yang paling pendeknya adalah satu lahzah duduk dalam masjid, dan kadar iktikaf sunnah dalam bulan Ramadan adalah sepanjang 10 hari penuh dalam masjid. Nabi buat sallallahu alaihi wasallam. Masuk, kita mungkin tak mampu untuk buat. Dalam mazhab Hanafi ada kita pernah buat keluar risalah ni 10 tahun yang lepas ataupun lebih. Amalah di masjid ni saya rasa saya dah tahun yang Hasan, budak petani menjadi imam tu. Kita pernah menerbitkan risalah pada waktu itu dengan tajuk Panduan I'tikaf 10 Akhir Ramadan. Ditulis oleh Dr. Ismail Lutfi, dan kita rumikan dan kita cetak di sini. Dalam buku tu dia sebut, dalam mazhab Hanafi nak bagi tahu kata tanggung, nak tekan sangat dia untuk beriktikaf ni. Sampai dalam mazhab Hanafi dia kata untuk orang perempuan dibolehkan mereka ijtihad satu bahagian sebagai muktakaf. Satu bahagian dalam rumah mereka tu sebagai tempat beriktikaf. Untuk orang perempuan, orang lelaki tak boleh buat. Untuk orang perempuan, orang lelaki dia kena main masjid. Dia kena main masjid. Dan sebut Nabi SAW kana ya'takifu fi ashril awakhir min Ramadan, adalah baginda Nabi SAW beriktikaf pada 10 akhir Ramadan. Wa kana ya'takifu min ba'dihi azwajuh. Selepas Nabi wafat, semua isteri Nabi beriktikaf 10 akhir Ramadan. Para sahabat mengambil iktikaf 10 akhir Ramadan. Di kalangan ulama ada berbahas tentang boleh sah dah iktikaf di masjid selain daripada Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Memang ada perbincangan, tapi kebanyakan para ulama menyebut berdasarkan zahir hadis Nabi SAW beriktikaf, dan Nabi beriktikaf dan dibolehkan beriktikaf di mana-mana masjid. Dari segi keutamaan, Masjidil Haram. Nombor 2, Masjidil Nabawi. Nombor 3, Masjidil Aqsa. Nombor 4, masjid yang ramai lagi yang meriah, yang ramai anggota iktikafnya. Kemudian bangunlah masjid jami', lepas tu bangunlah masjid ghairu jami', masjid yang tidak didirikan Jumaat. Tuan-tuan, sunnah ini, sunnah i'tikaf 10 akhir Ramadan ni, kebelakangan ini amat banyak di Indonesia. Di Fatani lebih daripada 30 tahun dah. Lebih dekat 40 tahun dah depa menghidupkan i'tikaf 10 akhir Ramadan. Perlis mula buat, depa buat di Masjid Alwi. Tahun lepas saya i'tikaf sebahagian daripada malam-malam itu di Masjid Syed Sirajuddin. Masjid Syed Sirajuddin. Dan tuan-tuan, i'tikaf Ashrul Awakhir Ramadan satu perkara yang amat dituntut. Kata Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ni pun hidup dalam generasi awal juga. Imam Az-Zuhri kata apa? Al-Imam Az-Zuhri kata, aku heran ramai orang meninggalkan i'tikaf Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 akhir Ramadan, dalam keadaan Nabi tak pernah tinggal i'tikaf 10 akhir Ramadan. Nabi tak pernah tinggal. Dan pada tahun yang Nabi SAW wafat, baginda Nabi SAW beriktikaf 20 hari. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata, disebut oleh Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Dia kata, aku cukup pelik dengan orang yang dia boleh berpuasa tapi dia meninggalkan i'tikaf
pada 10 akhir Ramadan. Tuan-tuan, kalau kita tak boleh i'tikaf penuh, mari kita jadikan mungkin hujung malam 10 malam yang terakhir itu untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. I'tikaf ini pun Nabi sebut, siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar, maka dia akan mendapat ganjaran pahala seumpama dia akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mendandakan i'tikaf Qadar, Lailatul Qadar, dia akan berlaku pada malam-malam yang 10, dan tak ada cara untuk menangkap Lailatul Qadar melainkan dengan beriktikaf. Dia duduk di kedai kopi, Barwin ke mana ke, sampai subuh dia tak akan dapat i'tikaf. Tidur di depan TV di rumah, tengok bola mana-mana, dia tak akan dapat i'tikaf. Duk tengok TikTok sampai menyanyi lah apa semua, dia tak akan dapat Lailatul Qadar. Jalan untuk mencapai Lailatul Qadar antaranya adalah dengan beriktikaf. Puasa, qiyam, Al-Quran, yang ketiga sedekah dan juga zakat fitrah, dan yang kelimanya adalah i'tikaf. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku terlalu hampir. Aku akan menerima permintaan hamba-Ku apabila dia meminta kepadaku. Ayat itu adalah ayat menutup tentang ayat-ayat Ramadan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya. Ayat yang terakhir menutup tentang Ramadan ini, Allah Ta'ala menyebut tentang doa, dan doa ini ada di semua siri-siri itu. Doa untuk orang yang berpuasa, doa ketika mana berqiyam, doa ketika mana dengan Al-Quranul Karim, doa ketika mana bersedekah dan zakat, dan juga doa ketika mana beriktikaf. Seagung-agung ibadah dalam Ramadan, dan itu yang dilakukan oleh para salafun salih. Mereka tidak membiarkan Ramadan berlalu tanpa mereka beramal dengan amalan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. 72 minit, mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuliah ni tuan-tuan, dia bukan boleh lama. Ada satu riwayat, saya nak tutup dengan ni. Dia ada satu riwayat yang menyebut kata Abdul Rahman bin Auf bin Auf kan, dia tanya kepada Nabi kan, macam mana masa yang paling fleksibel untuk dengar kuliah kan? Nabi SAW kata, dia peminta untuk Nabi, mana setiap masa ada ni. Nabi kata tak, pasal apa? Pasal kalau lama sangat kamu akan jemu. Allah Ta'ala tak pernah jemu. Allah Ta'ala tak jemu, kita mungkin jemu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita bersama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menyambut Ramadan al-Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.